Jadi kita akan masuk ke sesi utama kita, iaitu kita nak tengok pergerakan market pada minggu ini ya. Macam mana market ni trending ke tak, pair mana yang sedap untuk trade, pair mana yang laju. Sebelum tu kita akan tengok dulu news, fundamental news mengenai berita semasa yang mungkin boleh beri efek ataupun yang boleh memberi tekanan pada kita punya trading lah pada malam ni ya. Okey, Tekanan tu tuan-tuan. Main. Ya, main. Dah tinggi oh. Siapa tu sebenarnya? Orang yang Siapa bercakap tu kau? Siapa Kau tu? orang yang bertanding ni. 2 in 1 lah sebenarnya. Aduh. Kita tengok dulu market scanner, meja-meja pair dan juga satu pair GJ. Kita tengok meja pair sekarang ni, kebanyakannya menunjukkan sideways, ada yang menunjukkan USD kuat, ada yang menunjukkan USD lemah. Untuk Euro USD, pergerakan memihak pada US dollar negatif 0.44%. Manakala untuk GU dia nampak macam turun tapi dia sideways. Mungkin dia nak naik balik kat situ. Untuk UJ pula dia buat base dan mungkin dia akan terbang balik, tapi sebab masa ni downtrend lah dengan negatif 0.42%. Yang seterusnya USHF market uptrend, tapi kalau ikutkan bacaan negatif 0.13, mungkin awal pagi tadi dia turun dan dia naik balik. Untuk UCAD dia turun sebanyak negatif 0.50%. AUD USD naik sebanyak di 0.59%. Dan NZD USD lah paling kuat dengan 0.61%. Untuk GJ, kita boleh katakan JPY ni antara currency yang strong berdasarkan bacaan USD JPY dan juga GBP JPY. Dengan bacaannya negatif 0.42%. Ini menunjukkan market ke dalam tak menentu. Kejap-kejap mereka masuk ke mereka buy US dollar. Menunjukkan market dah bertenang. Dan kalau tengokkan dia ni macam sideways lah sebab boleh kata market ni ready untuk drop lagi, kita tak pasti. Sebab belum confirm lagi. Jadi kita akan lepas indeks dolar kita akan lihatlah macam mana pergerakan major pair ni dan juga pergerakan gold. Ikut kita, kalau ada setup kita akan share untuk tuan-tuan buat trading ya. Okey, untuk news pula pada malam tadi. Malam semalam kita ada berita untuk CHF dan US dollar, Medium Impact News. Untuk US dollar, bacaan dia adalah negatif. Okey, negatif di bawah forecast Tapi insya-Allah tak memberi kesan sangat Lebih sekarang ni tumpuan kepada peperangan. Hari ini 11 pagi, 11.30 pagi ada news untuk Australian dollar. Cash rate-nya adalah dijangka sama dan yang keluar result pun sama 0.10%. Dan untuk Canadian dollar GBP adalah sama dengan di forecast, menunjukkan Canadian dollar agak lemah pada malam ni dengan bacaannya 0.1 dengan 0% lah. GDP maksudnya tak berkembang. Untuk malam ni juga pukul 11 malam nanti lagi 40 minit akan ada satu news ISM Manufacturing PMI. Bacaannya dijangka positif forecast. Kita akan lihat nombor apa yang keluar. Sekiranya nombor keluar ni positif, USD boleh terbang. Jadi pada trader-trader yang trade time news, dia mungkin ini peluang anda. Tapi sekiranya tuan-tuan trader intraday yang kalau boleh nak elakkan market dia volatile, tuan-tuan tunggulah news ni habis. Mungkin dalam setengah jam kemudian baru kita akan sambung trade. Dan minggu ni dijangka sibuk dengan pelbagai news, terutama sebab kita di awal bulan, minggu pertama yang mana hari Jumaat akan menjadi tumpuan trader-trader gold. Ada NFP Non-Farm Employment Change. Dan kat sini kita lihat sini bacaan dia berkurangan. Fokusnya berkurangan daripada bulan lepas. Ini menunjukkan pekerjaan mungkin akan mungkin berkurang. Dan employment rate pula dijangka berkurang, menunjukkan pekerjaan bertambah. Tapi NFP dia berkurang. So dua data ni kita akan lihat sekiranya data dia positif, USD akan strong kalau keluar warna hijau. Tapi sekiranya dia keluar warna merah, USD dijangka bermasalah lah. Orang pakai jual USD untuk tapi kita tumpulah kepada fundamental news dulu daripada kita tengok
news-news ni tu sebab fundamental sekarang adalah peperangan. Sekali apa berita saja mengenai Rusia mungkin dia berefek pada pasaran kita. Okay, untuk masa terdekat ni 2-3 jam lepas tak ada lagi lah pasal perang-perang sangat. Dan seterusnya saya akan pass ke C4F untuk tengok currency mana yang ada gerakan sikit lah pada malam ni untuk kita trade. Okey, terima kasih C4S untuk indeks dolar. Jadi saya akan share untuk belum lagi sorry. Forex Factory. Sabar dulu dia. Laju sebab saya kan. Laju. Okey, saja nak tengok alert alert ingat para pendengar kita kata nak komen C4S dia kata belum lagi. Tengok tuan-tuan dia buat cerita dia. Dia nak beli kalau tuan nangis tu. Oi, orang kalau trader ni kena pandai buat cerita baru boleh tarik IB. Kata profit. Betul. Alright, so terima kasih. Saya akan buat untuk currency strength tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka dekat skrin tuan-tuan, buka finviz.com/forex.ashx Sebab kita trade forex kalau tuan-tuan trade crypto, tekan crypto dekat sini ada dia punya bacaan di podcast dia. Okay. Alright, untuk Euro USD kita boleh lihat kekuatan sekarang memihak pada USD iaitu sebanyak negatif 0.60%. Okay, kita nampak USD sedang kuatlah sekarang ni tetapi masih belum boleh break kalau tuan-tuan lihat level 1.11 lah. Okay, atau 1.112 macam tu. Okey, dia belum boleh break satu body bullish candle yang besar tu. Tapi penurunan dia masih valid dan masih boleh turun sehingga level 1.11 lebih kurang macam tu. Okey. Alright, GU negatif 0.12% bermaksud dia tak kuat. Maknanya dalam keadaan consolidate kalau kita lihat dia belum lagi boleh break maknanya kalau kita lihat dekat situ USD kuat pun sikit saja. Tengah kuat sedikit. Apa pun kita kena tengok news. Kalau news tu kuat, mungkin dia boleh turun lagi sampai level 1.32. Okay, apa pun kena tengok news. Sebab sekarang dia masih lagi belum break lagi bullish dominant candle yang berada di sebelah dia. Okay. Tetapi kekuatan untuk turun tu ada sebenarnya. Okey, UJ tuan-tuan kita boleh lihat USD JPY iaitu JPY lagi kuat negatif 0.10%. Maknanya tak kuat mana pun. Okey, just orang kata apa? Ini orang kata nak cari bias dia turun sat kan. Tapi benda ni consolidate tuan-tuan sebab apa negatif 0.1 ni tak boleh dijadikan panduan. Maknanya dia bermain di dalam level itu sahaja. Maknanya dia bermain dalam level 116 114.5 ke 116. Dia bermain di area-area situ sahaja sekarang ni. Alright. So untuk minyak kita tengok ada positif 5.38%. Iaitu minyak mengalami peningkatan yang sangat drastik tuan-tuan. Yang sangat drastik. 100 USD satu tong. Macam tu sebab dia boleh pergi macam tu minyak. Betul. Kalau tuan-tuan tengok trend minyak sedang naik. Kalau kita ikut dia belum lagi break mana-mana trend line tau. Jadi minyak ni satu bagus dia kita boleh trade sebab dia bergerak pada satu arah. Siapa yang geng trade minyak ABC breakout apa semua kan mereka boleh buat profit macam ni lah. Sebab minyak ni dia bergerak dalam satu arah macam tu. Okay. So peningkatan dia tu mungkin boleh naik lagi. Okay. Sebab apa? Kita tengok kat bawah tu ada rejection yang sangat kuat lah pada saya dan insyaAllah dia boleh naik lagi lah. Alright, untuk UK pula negatif 0.05% bermaksud dia dalam keadaan consolidate. Consolidate mana CAD ni kuat pada USD seolah macam tak ada kuasa sangat, dia kuat sikit saja. Tak kata terlampau kuat pun tak, kuat sikit saja. Tetapi dekat situ sebab dia berada dalam level support yang sangat kuat lah. Iaitu level high volume area di mana level dia nak mantul balik pun ada. Tetapi kekuatan menekan ke bawah pun juga kuat sebenarnya. Kekuatan sebab dia ada dua big candle kat situ juga kuat. Tetapi berada di area support yang sangat-sangat powerful lah. So kita kena lihat juga news USD apa jadi sebenarnya. Kalau USD tiba-tiba menguat maka dia akan naik balik ke atas. Macam tu lah tuan-tuan. Okay, U-share tuan-tuan. Jadi positif 0.23% sahaja kekuatan
USD lebih kuat daripada CHF. Positif 0.23%. Bermaksud kalau tuan-tuan lihat ada satu dominant candle yang sangat kuat sebelum ni. Sekarang ni betul macam Sifai kata USD tengah nak kuat lah. Sebab dia buat sekatan dan sebagainya kan. So dia mungkin akan naik untuk test balik 0.925. Itu area yang mungkin dia akan naik untuk test balik. Okay. Bila berlaku peperangan ni news ni tuan-tuan kena berhati-hati sebab anytime dia boleh patah balik dan sebagainya. Dia sangat tuan-tuan kena betul-betul berhati-hati Okay. Kadang-kadang kita punya trading macam tu dia jadi sonsang sonsang. Bila kata money management tak cukup habis. Macam tu. Kalau tuan-tuan ada stock loss yang kecil okey lah, tak apalah. Kurang minimize risk kan. Macam tu lah. KUD USD tuan-tuan kena ada positif 0.17%, sangat tak kuat ni. Peningkatan AUD berbanding USD sangat tidak kuat. Tetapi kekuatan peningkatan dia tu ada sebab body dia besar sebelum dia memang body besar. Body besar memang ada. Tapi bila ada macam mana pun, dia berada di area resisten yang sangat kuat. 0.73. Bila berada di area resisten yang keadaan yang macam ni, bermaksud tuan-tuan kena berhati-hati. Di mana USD mungkin secara tiba-tiba boleh menjadi kuat. Macam tu. Dia memang tuan-tuan kena berhati-hati. Itu yang saya boleh bagi tahu sebab dia berada di area resisten 0.73 yang sangat kuat. Gold, bila berlaku peperangan kita faham gold akan naik lah. So positif 1.04%. Okay. Gold akan naik. Okay. Sebab tu bila kata ada boycott dekat Rusia tu, biar mata wang USD dia naik kan. So gold dia punya kenaikan dia tu akan slow sikit macam tu. Tapi dia masih akan naik sebab peperangan dia masih akan naik. Okay. NZD USD positif 0.11%. Termasuk consolidate tuan-tuan. Consolidate memang betul ada body sebelum dia menekan dia naik untuk NZD yang lebih kuat ke atas, tetapi area yang dia sudah sampai itu area candy capek kan tuan-tuan lihat 0.6775 area tu level tu kan. Itu adalah level resisten yang sangat kuat di mana anytime kalau USD punya news kuat dia boleh hentam ke bawah balik anytime. Alright. Okay. So Euro GBP negatif 0.38%. Bermaksud, sekarang GBP lebih kuat daripada euro lah kalau kita lihat tuan-tuan ni 0.38%. Kekuatan dia pun dia boleh turun lagi tapi tak boleh turun banyak sangat lah katakan kita tengok ni. Dia boleh pergi sampai 0.83 sahaja. Lepas tu kita kena lihat apa yang terjadi selepas tu sama ada dia boleh break level support ataupun tak boleh. Macam tu. So tapi sekarang penurunan dia boleh lagi turun sampai 0.83. Itu yang saya predict lah. KGJ negatif 0.20% iaitu tak banyak pun consolidate tuan-tuan. Sangat consolidate JJ ni. Okay. So bermakna dia akan bermain dalam level 153.913 lah lebih kurang 153 ke area 158. Itu je area yang dia akan bermain kan. Area situ dulu sekarang ni. Okay. So Bitcoin sangat kuat sekarang ni Bitcoin sangat kuat macam tu bila berlaku peperangan kan, bila Bitcoin digunakan untuk beli senjata tu kan lah. Tak silap saya lah. Jadi Bitcoin jadi strong lah tuan-tuan. Sebab berlaku sekatan terhadap ekonomi Rusia. Sebab tu Bitcoin kuat. Ya, itu sebab mereka gunakan Bitcoin lah sebagai transaksi di Rusia sekarang ni. Dia ramai yang berminat dengan pair Bitcoin. Jadi kita dapat lihat macam pair lain seperti Ethereum dan sebagainya dah start terbang. Jadi siapa yang beli Bitcoin pada harga terendah tu, alhamdulillah minta boleh hold lama-lama sikit. Betul. Pak Haji kita boleh cover sikit. Ya, dan juga Haji S kita insya-Allah. Haji A. InsyaAllah kita doakan semua yang pegang Bitcoin ni berjaya insyaAllah. Ya. Tolak Haji F lah, dia tersilap tak beli. Tolak Haji F lah, tak apa, itu kemudian belilah di mana. Ya. Okey, terima kasih saya akan pass pada sahabat saya untuk insyaAllah untuk indeks dolar tuan-tuan. Okay, terima kasih Sifu F atas analisa yang diberi. Jadi saya akan share indeks dolar untuk intraday setup. Kita akan lihat bersama-sama. Jadi sekiranya tuan-tuan ada sebarang pair, tuan-tuan boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah kami akan cuba jawab yang terbaik. Dan untuk indeks dolar kita dapat lihat sini berlaku gap yang besar pada pembukaan sesi trading pada semalam. Ni carta H1 ya.
Kita tengok gap besar sekali dan gap ni sudah pun di close dengan double bottom di area gap ni. Double bottom berlaku dan price turun naik. Jadi apa kita dapat lihat sini, ini adalah previous base support ya, dan ini sekarang dia buat base ataupun base yang lebih tinggi daripada yang sebelum ni. Jadi lebih senang kita nak jangka price ni untuk cuba untuk lebih naik, untuk lebih jauh. Jadi siapa yang buy kat sini boleh hold lama lagi, dan untuk lebih hold, untuk jadi buy, dia kena lagi satu breakout ya tuan-tuan. Breakout tu macam mana tuan-tuan kena tengok dekat time frame H1 ni. Pastikan dia berlaku breakout. Okay, dia retrace balik kat sini lah, dekat kita punya trend line ni. So sebab apa saya kata dia boleh naik lagi, jom kita tengok time frame H4. So H4 apa yang tuan-tuan nampak kat sini adalah satu pembentukan momentum naik ya, momentum naik. Dan satu dia buat kata dia buat bullish flag ya, bullish flag di area sini ya, di yang tengah trading ni, area bullish flag. Dan kita dapat lihat sini momentum sebenarnya, momentum kalau tuan-tuan tengok untuk net dollar, dia punya pergerakannya kecil, tiba-tiba dia keluar beberapa candle besar masa peperangan. Ini menunjukkan volatility, dan sekiranya prediction kita betul, ini menunjukkan USD nak terbang lagi lah. Dan dia boleh break previous resistance di area 97.4 ni untuk pergi ke lebih jauh. Okay, ikutkan ini memang rejection yang sangat-sangat dahsyat. Jadi kita jangka memang dia boleh naik lagi lah untuk daily. Time frame lebih kecil, memang kita jangkakan dia akan naik. Tapi buat masa sekarang ni dia masih belum jelas. Sekiranya dia sampai di kawasan resistance ni, mungkin dia boleh berlaku satu lagi rejection untuk trader. Jadi kita cuba cari peluang sell yang kecil kat sini. Stop loss kita kat ni. Maksudnya kalau tuan-tuan tengok price dah sampai kat sini, mudahlah cari currency major pair untuk buat posisi lah. Sama ada kalau euro USD, maksudnya kita akan cuba buy euro USD. Kalau USD ke depan macam USD JPY, USD CAD, kita akan cuba untuk sell. Okay, sampai kat sini insyaAllah bagi saya dia boleh nampak satu rejection sebab ni pernah menjadi resistance. Tapi kita pastikan dia buat huruf V dulu, melengkung dulu, baru kita boleh entry dengan selamat. Betul. Confirmation dulu ya. Konfirmasi sebelum kita trade. Dan untuk 30 minit pun saya jangka dia buat bullish flag lagi, boleh sambung naik lah. Tuan-tuan boleh, sebenarnya untuk scalping kita boleh, saya memang galakkan untuk buy dolar pada masa sekarang ni ya. Okay, jadi selesai sudah punya pendapat saya mengenai indeks dolar, analisa saya. Jadi kita akan pergi ke gold. So gold macam mana kita dapat lihat, memang volatile. The market naik pada minggu lepas dan dia drop balik dia buat gap pada hari semalam, hari Isnin, dan ini dia buat bullish flag. Bagi saya ini bullish flag. Ini satu rejection yang cantik. Kemudian dia buat satu candle Marubozu dan tak mampu close. Dan ini satu breakout yang cantik. Tuan-tuan tengok macam apa? Macam flag. Macam kita dapat di indeks dolar tadi. Ini menunjukkan gold nak terbang. Okay, ini kalau tuan-tuan trader gold nak hold boleh. Bagi saya tuan-tuan boleh target ke kawasan resistance balik seperti 1970. InsyaAllah boleh pergi lebih jauh. Sebab apa? Sebab time perang ni orang suka simpan gold. Macam kat Rusia tu dia punya currency dah tak berbaloi. Jadi bank-bank dia tu dah start mula beli komoditi lah, seperti emas dan juga minyak. Okay, dua-dua komoditi ni kalau kita tengok pasan dia sedang terbang disebabkan oleh investor di Rusia. Mungkin dia pakat lari pergi ke Boleh aset-aset yang sebegini rupa lah daripada currency. Boleh jadi juga. Jadi siapa yang ada money management yang mantap boleh try buy. InsyaAllah dia akan sampai ke resistance. Mungkin dia akan sampai ke tahun depan punya ketinggian lah. Okay, kalau tengok di H1 nampak lebih jelas punya rejection. Tuan-tuan nak buy, memang saya memang galakkan betul-betul lah kau-kaunya. Kita bagi satu entry kat sini. Long position. Standby dah dia bikin panjang. Soalan kita di bawah shadow. Right, standby kat sini tadi. Yang bikin panjang gunakan cetek tuan-tuan. Untuk sampai ni tak akan cetek itu. Tak bikin panjang. Target resistance. Kita cuba target resistance ni. 19.39. Kat situ. Jadi kita akan lihat nanti macam mana. Ini sebab high risk punya setup di tengah jalan. Jadi kita cuba target stop loss kita di bawah shadow cukup. Kalau kena kita stop loss tak boleh buat apa lah. Maksudnya market belum ready untuk terbang lah maksudnya.
Pastikan tuan-tuan ada money management yang boleh cover balik sekiranya berlaku sedikit volatile area-area sini kan Sifat. Betul. Jadi untuk intraday kita dah bagi signal, kita akan lihat pada hari Khamis macam mana akan berlaku pergerakan dia. So time frame lebih kecil. Ini momentum memang kita target ini satu candle momentum dan masih tak sebarang satu candle yang boleh close di bawahnya. Dan kalau candle momentum ni memang kita selalu guna teknik ni lah Sifat. Teknik apa panggil? Teknik mother candle So mother candle ni dah break sebenarnya. Ini yang break, ini retest. Memang instant buy saya bagi tu merupakan satu setup ataupun satu tempat yang agak logik lah untuk kita bagi buy. Jadi sekiranya tuan-tuan dah profit nanti dah terbang lebih resistant ni, tuan-tuan boleh letak BE. Mana tahu dia ada shadow balik So kat sini kita nampak lah memang ada peluang untuk gold naik buat masa sekarang ni Sifat. Dan time frame lebih kecil memang semua tanda-tanda telah mencukupi. Yang mana ini menunjukkan momentum naik di time frame M15. Momentum naik dan ini satu breakout breakout dan dia punya retracement. Ni pun breakout daripada resistance. Tuan-tuan pasal ni dia punya pernah jadi resistance ya. Dan sekarang ni dia test pertama biasanya dia akan bounce pergi jauh lah. Ke sini kita target. Kita tak sampai ke ujung resistance, kita just target dalam tempat yang dia buat base sebelum ni. Ke area sini kalau tuan pesan. So TP kita pun kat situ jugalah. Okay, ini memang scalping punya teknik. Scalping punya teknik menggunakan prediction. Jadi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak follow, dipersilakan untuk ikut. Ini memang setup yang cantik kita jumpa malam ni kebetulan. Kita akan share, kita share dengan tuan-tuan lah. Jadi saya selesai untuk buat goal dan juga index dollar dan saya akan pass ke C5 untuk mungkin review ataupun sesuatu nak bagi signal secara live ke kalau ada jumpa setup. Alright, terima kasih C4S untuk goal sangat orang kata apa, setup yang logik setup yang logik. Ya. Alright. Untuk saya kita akan share screen dulu. Okey tuan-tuan, so kita akan tengok pair hari ni saya rasa macam nak tengok pair yang berkaitan dengan GBP. Boleh. Kita cari GBP, GU lah tuan-tuan, kita cari GU dulu. Alright, so kita tengok GU apa jadi. Ada kita tandakan dekat sini. Okey, insya-Allah kalau ada setup yang baik kita akan sharekan. Okey. Bila tuan-tuan lihat macam ni keadaan, ini ada satu ekor tu di mana keadaan bila berlaku perangan USD melemah hari tu tiba-tiba dia reject macam tu sekali. Dia test dekat kawasan ni tuan-tuan lihat ni. Dia test dekat kawasan yang support dia sangat kuat ni, nampak ni. Dia kapit ni. Dia pump terus. Dia pump ni, dia touch sikit dia naik balik, okey. So dia naik sampai satu ketika dia akan jadi dalam keadaan volatile lah. Keadaan consolidate lah, keadaan consolidate. So sekarang ni arah mana yang pergerakan yang akan dia tuju? Okey, kalau kita lihat sekarang ni pergerakan dia sekarang ni kalau ikut news lah, lebih pada USD lemah lah. Mungkin USD akan kuat tu dalam masa terdekat ni boleh jadi. Okey, boleh jadi. Jadi bila berlaku keadaan yang macam ini, okey, tuan-tuan kena lihat di mana ini kalau kita tarik Fibo tuan-tuan, dia sudah melebihi level 100. Bila dia sudah melebihi bermaksud ini punya sini dah tak boleh pakai tarik Fibo lah, dah tak valid dah. Alright, jadi yang valid dekat mana tuan-tuan? Yang valid adalah di atas inilah kalau kita nak guna Fibo sebagai medium untuk kita trade. Okey. Alright, bila jadi macam tu, tuan-tuan besarkan dia. Kita tengok pergerakan dia sekarang pergi ke mana. Sekarang ni pergerakan dia bermain dalam area 23.6% ke 38.2%. Dia bermain dalam keadaan consolidate di sini. Okey. So bila keadaan jadi macam ni, keadaan dia macam mana pun tuan-tuan dia akan cuba test untuk 50% juga dulu. Macam mana sebelum dia nak turun kan, dia nak apa ke, dia akan test untuk 50% dahulu. Okey. So untuk keadaan macam ni, kalau tuan-tuan ada, ni just saya bagi setup saja tuan-tuan, yang bukan kata entry lah. Kalau tuan-tuan rasa macam betul setup ni, tuan-tuan ikutlah. So 50%, ni setup yang sangat-sangat, orang kata apa? Sedikit, yang sangat sedikit tuan-tuan. Okay. So 50% tu insya-Allah dia akan sampai lah. Sikit je setup ni. Okay, kalau stop loss tuan-tuan nak letak macam tu lah.
Contoh di bawah pada candle kapit ni, tuan-tuan letak je lah macam tu. Kalau kena stop loss tak ada rezeki lah. Ini just orang kata apa, kalau satu tuan-tuan saja nak entry lah. So insya-Allah selalunya Fibonacci ni tak kira lah pergerakan dia reject ke bawah ataupun atas kan, dia akan touch juga 50%. Macam mana pun selalunya. So juga kalau tuan-tuan test dengan yang ni, dia akan test juga 50%. Kalau kita tarik kat sini kan, nampak dia akan sampai juga 50%. Betul lihat ni, macam mana pun dia akan turun touch juga 50%. Okay? Selalunya macam tu. Selalunya lah. Ada ini untuk setup yang tetap berapa nak menguntungkan sangat. Tetapi kalau sesiapa nak entry juga, inilah dia punya keadaan dia. Okay, yang saya boleh katakan, yang dia akan test 50%. Sebenarnya dia boleh, pada saya dia boleh naik lagi sebenarnya. Tetapi akan menyebabkan kebarangkalian untuk news USD tu menguat sebenarnya. Betul. Jadi kita tak berani nak tahan jauh-jauh, kita takut juga nanti terbabas, tercedok. Jadi keadaan dia macam ni lah. Ini setup yang pada saya bukan entry yang baik, tetapi boleh jugalah untuk geng-geng trader lah. Maksud saya, kalau geng-geng yang gunakan risk ratio management tak apa cantik lah yang ni. Kalau yang geng-geng macam peak endurance ni cantik lah, dia boleh tinggalkan, tak kisahlah. Dia letak TP dekat sini, dia pun model kecil, insyaAllah 50% insyaAllah dia akan sampai. Selalu macam tu, selalunya macam tu Okey, satu lagi pair saya bagi, pair berkaitan dengan GBP juga. Okey, GBP NZD contohlah, GBP NZD kan, tak kisahlah kan. GBP NZD. Okey. So GBP NZD ni kalau kita lihat tuan-tuan, kita kecilkan dia. Kita nak tengok dia punya apa ni. Okey. So bila kita lihat dalam keadaan macam ni, okey, kita kecilkan dia lagi. Kita lihat dalam keadaan macam ni. Tujuan dia tuan saya buat macam ni sebab kita nak tahu dia punya trend dia kat mana. Tuan boleh garis kawasan-kawasan yang mana ada support dia sangat-sangat kuat, sangat-sangat memang padu teruk orang kata. Area yang dia akan sampai iaitu level-level yang dia akan boleh cecah. Boleh cecah iaitu level-level ini. Jadi untuk GBP NZD, okay, kita zoom balik. Okey, so pergerakan dia tuan-tuan kalau tuan-tuan lihat, okey, di sini ada banyak lagi yang dia tak test tau. Yang mana area mana dia tak test? Dia tak test area resistance. Tetapi sekarang ini support di sini pun tak pernah lagi dia test. Support dekat area sini. Okey, jadi kebarangkalian sebab sekarang kalau tuan-tuan parti dekat area sini yang dia berhenti sekarang ni kan, ada satu candle kapit lah. Okey, untuk ini tuan-tuan, pada saya tuan-tuan nak entry sell sekarang ini, tunggu dia naik sedikit. Dia naik sedikit, okey, di mana keadaan dia, okey tak apa. Kalau tuan-tuan nak lihat ni, keadaan dia turun sampai mana, di mana ini adalah area resistance. Resistance yang logik saya buat dalam bentuk line lah. Saya buat dalam bentuk line. Ataupun saya tengok dekat daily sekejap, tuan-tuan kita lihat dekat daily. Pergerakan dia boleh pergi sampai mana. Sebab daily kita nampak sikit kan. Nampak dekat area ni yang saya tandakan ni, maknanya area betul-betul area candle kapit ni. Okay. So insya-Allah dia akan turun lagi untuk DH4. Dia akan turun sampai ke area situ. Jadi kalau siapa yang nak entry, nak cari entry kan. Okey, untuk geng-geng pip endurance lah. Ini saya sarankan untuk geng-geng pip endurance. Tuan boleh entry sell sampai sini, okey. Dan stop loss tuan letaklah di atas sikit daripada resistance itu. Ini adalah entry yang kata risiko dia rendah lah. Pada geng-geng pip endurance tak ada masalah, tuan boleh sell dan TPE tuan dekat area saya tandakan ni, TPE dekat area situ. Boleh Sipai? Boleh. Cantik. Okey, jadi saya pass dekat sahabat saya insya-Allah. Baik, terima kasih Saiful F. Hari ni saya ingat saya buat kelainan sikit lah. Saya nak tengok pasaran-pasaran Bitcoin pula Alternate coin. Jadi alternate coin kita faham macam Bitcoin ni bila dia tengah naik tu memang kita rancak lah untuk entry Jadi kat sini saya jumpa beberapa pair yang sedap untuk kita trade. Jadi kalau tuan-tuan ada money management yang sedap ataupun tuan peminat untuk invest dalam crypto, tuan boleh follow kita punya nasihat lah. So di Shiba kita dapat lihat sini Shiba Inu coin Shiba Inu kita dapat lihat base sudah terbentuk di daily.
base terbentuk, sudah lama base terbentuk, dan yang terbaru base dia, dan ini adalah satu breakout untuk base Shiba Inu lah. Dan apa yang kita dapat lihat sini, pattern yang jelas, memang kita nampak jelas adalah satu pattern, pattern kata trend ataupun ini bullish flag, yang mana memang dia, kalau tuan-tuan faham dengan pergerakan ni, dia akan retrace balik previous support lah. So previous resistance dia berlaku breakout, dan ini satu breakout untuk memang kita, untuk bagi saya buy entry ni adalah satu posisi yang memang Baik. siapa tak beli Shiba Inu sekarang ni, tengah bawah ni, inilah kau yang saya galak-galakkan. Yang terus tak kenapa saya galakkan beli Shiba Inu, sebab dia di bawah 1 sen. Jadi biasanya tuan-tuan boleh beli dengan minimum yang modal sikit lah. Tuan-tuan boleh hold sampai ke mungkin coin ni jadi $1, tuan-tuan jadi kaya gila-gila babun lah. Gila babu monyet lah kau. punya nak jual coin ni. Okay, tahan apa tuan-tuan target apa resistance pun dah cukup. Ini pun bila kau Sifai tolong belikan saya Sifai. Saya bagi duit Sifai tolong belikan. boleh FF nanti masuk lah. Masuk. Masuk bawah link IB dah lagi Sifai tau. Ada Aduh. CSM pun ada. CSM pun ada, tapi dia CFD lah. Oh, CSM ada, tapi dia trading CFD, dia bukannya trading actual coin lah. So dia kata tuan nak target sampai daily paling maksimum pun boleh, tak ada masalah bagi saya. Ini memang bagi saya satu reaction yang kuat. Okay, ini Shiba Inu. Kalau tuan-tuan tak percaya lagi, kita tengok di time frame H4 di Shiba Inu, dan kita dapat lihat ini memang bullish, impulsif naik. Dan apa kita dapat lihat sini dah lengkap dah, kita punya signal untuk buy, iaitu adalah signal dia adalah head and shoulder terbalik. Head, shoulder right, dan ini shoulder left. So apabila berlaku shoulder right, kita cuba tandakan kita punya resistance. Sini resistance, breakout sudah berlaku, dan biasanya buy merupakan satu posisi yang sangat-sangat digalakkan pada masa-masa ni. Kita pergi ke zoom lebih kecil, memang tuan-tuan akan nampak head and shoulder memang jelas sekali terbalik, head and shoulder terbalik. Ini berlaku breakout, dan memang sekarang ni kalau lakukan wave pun jadi wave yang ketiga lah. Wave pertama, kedua, ketiga lah. So ketiga untuk H1 ni kita akan jauh lah juga lah, sampai mungkin dalam area tuan-tuan boleh tarik Fibo dekat H4 ataupun daily. Tuan akan nampak lah dia punya nak pergi mana tu. Right, ni support dia, dan breakout mungkin kita boleh TP kat 50% pun boleh, target 100% pun boleh. Kalau ada naik lagi, terbang lagi jauh, tak tahu lah rezeki tuan-tuan lah. Memang bagi saya Shiba Inu ni boleh terbang lah. Jadi memang bagi saya ini satu posisi yang untuk yang menarik lah kalau kita nak, kalau tuan-tuan berminat untuk buy Shiba Inu. Sebenarnya ada satu lagi coin yang saya jumpa setup tadi, SRP USD. So SRP ni kenapa saya kata buy, sebabkan oleh pembentukan macam Shiba Inu juga tadi, yang mana kita dapat lihat sini dia buat base, dan ini dia buat bullish flag. Dan ini momentum ni, momentum wave, memang jelas-jelas dia terang-terang bagi momentum wave. Jadi momentum untuk naik lah. Jadi kita jangkakan price memang boleh tap baik, at least ke dalam 1.3 USD. So siapa ada rasa tak sekarang market currency tengah volatile, gold tengah volatile, tuan-tuan boleh cuba untuk trade di crypto pula. So di crypto ni memang memang ada saja peluang dia, dan terutama sebabkan oleh news perangan ni, dia memang memberi kesan pada currency, dan pedagang-pedagang mungkin di bahagian belah-belah Rusia tu, dia pun dah start pumping ke bahagian kripto lah, sebabkan kripto ni satu dunia boleh trade lah, dia tak terjejas dengan sebarang dengan pasaran, dengan peraturan sesebuah negara. Jadi memang satu aset yang jadi kegemaran kepada pedagang masa-masa sekarang ni untuk masuk ke dalam trading. So dua signal saya bagi, dua-dua boleh buy. Kalau tuan-tuan dah tengok di H4 pun lengkap dah sifat-sifat untuk naik. Yang pertama untuk di SRP ni, tuan-tuan dapat ini previous base dia, dan ini dia buat base kecil. So base kecil ni tuan-tuan boleh panjang ke belakang, memang kena ke previous resistance, jadi support. Dan yang kedua dia buat hand and shoulder terbalik lah, hand and shoulder terbalik di H4. Dan tuan-tuan zoom ke H1 lagi jelas lah hand and shoulder terbalik dia tu. Ini yang kita katakan hand and shoulder terbalik. Hand and shoulder terbalik merupakan satu signal buy yang solid, sebab dia pembentukan memenuhi segala bentuk
compliance untuk ni lah pada trader-trader, yang mana menunjukkan dia price membuat lower low dan higher low lah. Ini memang kalau tuan-tuan buy dah ni, ini memang bagi saya satu peluang keemasan untuk tuan-tuan top up ya, SRP. Alright, jadi kita berbalik pada currency, tengok macam mana saya ada setup untuk kita entry ya. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan terlepas tadi, kita ada dua aset di kripto yang kita galakkan untuk tuan-tuan buy. Yang pertama kita ada yang sekarang ni SRP dan juga Shiba Inu, dua signal yang kita bagi. Jadi tuan-tuan boleh gunakan sebagai panduan tuan-tuan untuk buat trading. InsyaAllah. InsyaAllah. So untuk currency saya dapat lihat lah macam sekarang ni untuk USD JPY memang intraday gaya dia memang nak jatuh lebih jauh. Yang pertama sebab kita dapat lihat ini pendudukan hand and shoulder tu balik. Hand and shoulder betul lah. Hand and shoulder. Dan tuan-tuan boleh tanda resistance, line support dia. Okay, line support. Line support bagi saya kat sini kot. So masih belum patah. Sekiranya dia patah, tuan-tuan akan dapat satu setup yang macam ni lebih kurang dia. Kalau dia betul-betul patah, tuan-tuan boleh hold lama lah sampai ke kawasan support dia at least. So saya nak tanda kawasan support dulu. So kita kalau ada breakout, kita target dia sell ke sini. Dan maksudnya kalau ada berlaku breakout sebatang, tuan-tuan boleh letak sell ya, tak perlu cap stop loss apa, sebab stop loss biasa dia tak akan lebih daripada ni. Tapi kalau tuan-tuan nampak dia lebih daripada ni, dia close atas ni, maksudnya tuan-tuan kena standby kat loss lah. So memang untuk sell USDJPY memang saya galakkan saya nampak saya tak sell. Dan untuk H1 mungkin dia berlaku sedikit rejection, biar dia ber-reject dulu dia naik, mungkin dia nak test ke area sini balik ataupun sebagai dia kata resistance kali kedua double top sini sebelum dia turun, ada kemungkinan mungkin kat sini tuan mencari peluang untuk sell semua lah untuk USDJPY. So di taraf lebih kecil, saya dapat lihat ni memang standard pembentukan head and shoulder terbalik lah. Sorry, head and shoulder untuk M50, M30. So macam ni head and shoulder juga, head, shoulder left, shoulder right, dia turun. Ini dia buat mini head and shoulder, head, shoulder left, dan tengah buat mungkin shoulder right. Mungkin kat sini mungkin dia akan naik sekali lagi, baru dia akan turun. Jadi tuan-tuan boleh letak cari setup sell dekat area dia yang 151 115.2. Saya sure pula saya. USDJPY memang saya nampak buy, sell buat masa ni mungkin jadi buy kejap, memang dah akan retrace sekejap lah. Jadi tuan-tuan kat sini kita akan cari setup sell semula. Dan seterusnya pair Euro USD. Pair Euro USD, kita dapat lihat kekuatan pada dolar. So kekuatan pada dolar disebabkan oleh, kalau tengokkan kat sini gap ni masih boleh close. Gap ni dia close dengan shadow je, lepas tu dia turun balik. Dan price sekarang ni dia sedang main di kawasan support yang kuat jugalah di daily bagi saya. So kat sini kita jangka dia buat pullback. Saya bagi buy kat sini hari tu. TP saya kat sini alhamdulillah. Siapa yang entry hari tu boleh kena kot. At least 50% lah. Dan sekarang ni dia turun balik, mungkin dia nak buat breakout ke bawah. Okay, bila dia turun macam ni, kita kena tunggu dia reject kat sini, baru dia akan naik semula. So kita tunggu dia kat satu candle bullish di H4, baru kita akan entry buy. Kat sini memang bagi saya memang boleh naik, cuma tunggu dia jadi bullish, rejection bullish. Satu lagi, dia mungkin boleh jatuh kalau dia mampu close di bawah tempat yang saya tandakan ni ataupun kawasan support. So pada berlaku support, pastikan dia naik semula ke atas ni dan dia akan turun. Saya memang biasanya saya suka ambil position yang nipis lah. Maksudnya stop loss saya betul-betul dekat atas line ni ataupun kat bawah line ni sikit, supaya kalau kita stop loss tu saya tak rasa macam ralat lah, sebab kita target jauh, tapi stop loss kita kalau boleh nak senipis mungkin. So H1 memang tak nampak tanda lagi nak naik. Tuan-tuan jangan mana-mana untuk buy. Lagi 2 minit memang ini continuation, mungkin dia boleh test lagi ke kawasan bawah. Jadi tunggu dia buat engulfing macam ni, engulfing kecil jadilah. Yang ni engulfing rejection yang kedua. So dua tanda untuk dia patah balik. Lagi 2 minit untuk pukul 11, kita mungkin boleh tunggu set lah. Tunggu set, tunggu news, ada big impact news pada pukul 11, mungkin 11.30 baru kita akan sambung trade.
Untuk Euro USD ni M30 memang akan nampak jadi sekarang tak nampak nak naik lagi. Walaupun dia sampai kawasan support. Jadi kalau kita nak sell di kawasan support, dia merupakan satu kawasan yang berbahaya sebabkan ni daily support. Dan kalau kita sell pun profit kita tak banyak. Kita lebih, kalau saya lah, saya memang galakkan untuk jadi tentang fokus setup buy. Mungkin naik sampai ke kawasan resistance kat atas ni. Tapi kalau dia baku breakout ke bawah, baru kita akan fokus kepada setup sell semula. Seterusnya kita cuba tengok USD CAD. USD CAD disebabkan oleh minyak menguat, CAD kita nampak strong. Dan tuan-tuan dapat lihat kat sini di daily semalam dia buat satu engulfing dan dua hari lepas dia buat engulfing. Lepas tu shadow panjang. Shadow panjang hari ni tuan-tuan instant sell lah cukup. Instant sell kita TP kat sini. Base kat sini 125.149 ni. Dan ini memang bagi saya satu entry sell yang dahsyat. Tuan boleh entry sell instant. Saya bagi sell. Rugi siapa tak ikut ni. Sebab kata rugi tu tuan-tuan kalau tak ikut. Rugi. Stop loss kita kat atas ni. Ini breakout. Kenapa saya kata rugi? Sebab dia punya risk reward ratio dia sangat cantik. Okay, ini satu breakout yang sangat cantik lah. Kita tengok ni kawasan dia buat consolidation yang panjang. Ini dia cuba untuk cari mungkin stop loss pada sell yang dekat sini. Dan baru dia turun. Ini satu sell yang solid lah bagi saya. Tuan-tuan boleh tengok, boleh follow. H4 Jadi stop loss kita 50 pip, TP kita adalah 100 pip. Untuk risk reward lebih baik, mungkin dah terlepas kot. Mungkin tuan-tuan tunggu dia patah balik ke area engulfing di H1 ni 121.67. Kat sini lah lebih kurang. Tuan-tuan boleh tunggu dia patah balik, baru tuan-tuan letak sell. Stop loss kita akan jadi lebih kurang lah. Dah kurang dalam 37 pip tadi, 40 pipihan. So untung kita akan lebih banyak lah kat situ. So standby saja, mungkin 11.30 nanti dia akan keluar lah return news. So M30 tak berapa cantik. Ini ada potensi untuk dia naik lagi 30 minit kalau dia close macam ni. So news sudah pukul 11. Ni pukul 11 kita akan lihat forex battery macam mana. Berita dia hari ni. Dia flash balik. Okey, berita baik untuk USD. Jadi kita boleh lihat ni dekat mana bacaan dia adalah 58.6 banding dengan forecast 58.0. Beza tak banyak. Jadi mungkin bagi saya dia akan volatile kejap lah. Lepas tu dia akan sama ikut pergerakan market asal lah. Jadi mungkin kita boleh letak sell stop dekat sini. Sorry, sell limit di area sini. Bukan satu kawasan memang betul-betul cantik lah bagi saya untuk price drop. Okay, biar dia naik dulu. Sell stop, tak ada masalah. So untuk USD CAD saya dapat satu setup saya yang mantap. Tuan-tuan boleh cuba follow lah kalau tuan-tuan ada money management yang okey. InsyaAllah. So ni saya akan pass ke C4F untuk buat analisa. Okay, terima kasih C4F. So tuan-tuan hari ni beruntung tuan-tuan sebab C4F dia jangan bagi kripto tuan-tuan. Kalau dia bagi kripto tu mana dia confident tu. Okay. Tersedok kawan. Okay, terima kasih C4F. Untuk ni saya akan share saya punya screen. So insyaAllah tuan-tuan kalau kata tuan-tuan ada money management yang cukup tuan-tuan punya prediction sama macam kami, insyaAllah. Nampak ini pun pergerakan dia nampak ke arah situ juga. Ke arah lebih baik, insyaAllah. Dia akan turun kat bawah tu lah. Alright, so saya nak review juga yang saya bagi tadi. Pada pukul 11 kan. GU. Nampak? Sikit kan nak kena soalan. Tuan-tuan, tu saya kata dekat sini kalau yang mana geng-geng pick endurance cantik tuan-tuan boleh relax dulu sebab dia akan next lah untuk test tak apa. Ini tahan je, kalau kena soalan kena lah buat macam mana kan. Sebab ni ya kita main untuk yang pick endurance tapi di sini untuk low position kena letak stop loss kita bawa paling rendah lah kalau kena. Tak payah ubah. Ya. Okay. Untuk saya buat pair untuk pair GJ sebenarnya boleh lah. GJ. Alright.
Okey, bila kita buat PJJ tuan-tuan, sama je keadaan dia, tuan-tuan kita kecilkan macam ni. Alright, kita akan nampak dua orang kata apa? Dua lapisan support, dua kawasan support yang betul-betul kuat tuan-tuan, dua lapisan support, kawasan support yang sangat kuat. Okey, iaitu di mana di sini tuan-tuan, dia akan test lagi sekali untuk kawasan ini. Kawasan inilah mana area-area sini, nampak ni area candle ni. Okey, dia akan area ni menjadi area yang kuat sebenarnya untuk dia test lagi sekali sebelum dia buat ni orang panggil sebelum dia melonjak naik. Pada saya dia akan melonjak naik juga. Okey, so dia akan turun sekejap, alright, dia akan turun sekejap sebenarnya. Okey, dia naik, dia turun, dia touch sekali, dia touch 2 kali, insya-Allah selalu macam ni complete lah. Maka dia akan naik untuk test kawasan resistance. Bila jadi keadaan macam ni, okey, dia akan turun dulu tuan-tuan. Dia akan turun untuk test kawasan yang dekat sini. Kalau kita tak nampak macam ni kan, kita tukar kepada bentuk line chart. Okey, yang ni saya nak bagi signal yang okey pada saya. Nampak ni area sini, area yang kuat dah ni sebenarnya dia nak bound. Okey, kalau tuan-tuan nak entry, okey, saya boleh bagi. Tapi pastikan money tuan-tuan, tak apalah. Kalau tak nak miss entry, kita boleh entry sekarang dan insya-Allah dia akan cuba test untuk resistance yang berada di atas ini. Ini untuk long term juga. Dia akan test resistance berada di atas ini dan tuan-tuan boleh letak stop loss di bawah candle terendah sebelum ini, iaitu di area-area sini. Bawah sedikit, okey. Ini mungkin cantik. Dia akan turun dulu. Biasa kalau tuan-tuan tak ada management cukup, tuan-tuan tunggu dia test dekat kawasan sini. Okey, tapi kalau siapa yang takut miss entry ni kadang-kadang rugi juga. Okey, boleh terus buy lah sekarang walaupun price tengah turun, memang dia akan test kat sini lah kan. So insya-Allah kat sini itu kawasan candle kapit yang sangat kuat untuk dia nak reject. Jadi area resistance yang di atas ini memang sangat kosong dan sangat clean dan sangat valid untuk dia test balik. Jadi siapa yang rasa sama setup dia macam saya, tuan-tuan boleh follow. InsyaAllah dia akan sampai ke kawasan atas ni lah. Pada saya, kalau kita tuan-tuan lihat ni, kita tarik Fibo lah. Fibo kalau kita tarik, tuan-tuan tengok. Kita balik sikit. Okay. Okay, area yang saya bagi tahu tadi adalah, tuan-tuan lihat sekarang dia bermain di sini. Okay. Bermain di sini dan di sini membentuk double bottom. Okay, membentuk double bottom yang pada saya valid tuan-tuan. Dia sekali macam ni, dia ada kalau tuan-tuan biasa ikut saya punya live sebelum ni, dia akan jadi 2 kali kaki touch, ni dia kira 1 jugalah. Ini 1, 2, yang ni kuat untuk dia nak bounce balik, kuat untuk dia nak bounce. Selalunya macam tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dia ada rejection dekat area-area sini saya bagi tahu. Maka dia akan terus melonjak sampai ke kawasan atas ini dan juga mungkin boleh sampai ke kawasan yang lebih tinggi, iaitu kalau kita nak ambil dengan lebih cantik, kita ambil area 78.6%. Okey, 78.6% dan DE tuan-tuan adalah di setiap level yang saya letakkan Fibo ni. Dia naik tuan-tuan BE, dia naik tuan-tuan BE, dia naik tuan-tuan BE. Yang paling cantik adalah di level 50% untuk tuan-tuan nak letak sebagai BE kalau tuan-tuan malas nak letak bawah ni kan, BE ni insya-Allah dia akan sampai ke level 50% macam tu. Alright. Boleh simpan tak? Boleh. Jadi saya rasa setakat tu sajalah kot. Setakat ni sajalah Sifai. Setakat ni sajalah untuk kita punya malam ni tuan-tuan. Jadi insya-Allah kalau ada setup tuan-tuan yang sama dengan kami, okey, tuan-tuan boleh ikut. Kalau ada pendapat ataupun kaedah lain yang tuan-tuan jumpa, tuan-tuan rasa tuan-tuan setuju, tuan-tuan juga boleh ikut. Ini adalah salah satu pilihan yang tuan-tuan kita guide lah, macam kita guide, kita just sharing. Andai kata tuan-tuan rasa setup tu bagus, tuan-tuan ikut. Tapi untuk yang kripto yang Sifai bagi tu, tuan-tuan memang boleh buy. Sebab apa? Sebab memang sekarang insya-Allah Sifai kata lah perangan ni orang lebih kepada benda tu lah. Sebab so, sekarang ni kita ada bid untuk perangan tu, kripto memang cantik dia akan naik. Dan currency yang kripto yang dipilih oleh Sifai ada 2 kripto tadi, tuan-tuan boleh ikut. InsyaAllah siapa yang ada modal boleh invest. Itu saja, dan jangan lupa kontes-kontes yang kita sediakan di Najibudin Sifai nak. Ya. Kontes 5 hari, tuan-tuan join lah.
Okey, so kita tak ada apa-apa Ziban, kita tutup lah. Ya, betul. Okey, kita ada punya rancangan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kelemahan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh.